Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke sesi wacana ilmu, anjuran jawatankuasa tadbir urus, peningkatan ikhtisas dan pemantapan SME Pensyarah Cemerlang, Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan. Yang dihormati Barisan Pengurusan Tertinggi Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan, Pensyarah-pensyarah kanan Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan, Barisan pensyarah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bagi memberkati majlis, marilah kita mulakan majlis ini dengan umul kitab Al-Fatihah. Amin, amin. Alhamdulillah, kita diizinkan Allah untuk bersama-sama berada di majlis ilmu ini bagi mendengarkan pengalaman sahabat-sahabat kita yang direzekikan Allah sebagai penerima HLP. Dalam wacana pahit manis perjalanan HLP ini, ahli panel kita akan berkongsi pengalaman mereka bermula daripada memohon HLP sehingga berjaya graduate on time. Short formnya adalah GOT. Rata-rata kita tahu HLP adalah salah satu keistimewaan dan ganjaran yang diberikan kepada kaki tangan kerajaan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dalam bidang yang kita minati. Kami daripada Jawatankuasa Tadbir Urus Peningkatan Ikhtisas, Pemantapan SME Pensyarah Cemerlang mengalu-alukan kehadiran panel wacana kita yang hebat sehingga terpilih menjadi penerima HLP. Bukan senang ya tuan-tuan dan puan-puan kita nak dapat HLP. Nanti kita bolehlah minta para panel kita bagi tips macam mana nak berjaya ditawarkan HLP. Tuan-tuan dan puan-puan warga Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan dan para hadirin sekalian. Sebelum itu, izinkan saya perkenalkan panel-panel kita yang dah memang terkenal di kalangan staf Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan. Seorang pensyarah kimia yang hebat, seorang isteri dan ibu kepada dua cahaya mata, saya mengalu-alukan kehadiran Puan Amal Harun, penerima HLP pada tahun 2019 yang berasal dari Pulau Pinang, telah graduate on time dalam bidang sarjana pendidikan, pengkhususan pengukuran dan penilaian daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Selamat datang Puan Amal. Selamat datang. Sihat Puan Amal? Oh, sihat. Alhamdulillah. Okey, panel kita yang kedua yang dulunya adalah pensyarah fizik Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan iaitu Cik Syariza Syari atau mesra dipanggil Jaja. Boleh saya panggil Cik Jaja? Boleh Kak, tak ada masalah. Okey, Cik Jaja menerima HLP bagi peringkat sarjana pada tahun 2014 dan menerima HLP lagi bagi tahun 2021 bagi pengajian PhD-nya sekarang. Cik Jaja melanjutkan pelajaran di Universiti Teknologi Malaysia dalam kos pendidikan fizik bagi program master dan PhD. Hebat panel kita ni. Tanya Jaja. Terima kasih. Panel kita yang ketiga, malulah saya depan dia nak jadi pengacara majlis hari ni. Siapa yang tak kenal dengan Cik Azwan, pengacara majlis yang jadi rebutan semasa di Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan. Sangat berpengalaman. Jauh, kalau jangan bandingkan dia dengan saya ya. Okay, tak jemu kita mendengar celotehnya. Cik Azwan dilahirkan di Keluang, Johor dan menetap di Bandar Seri Jempur sejak berumur 2 tahun lagi. Kini menyambung pengajian dalam sarjana pendidikan matematik di Universiti Teknologi Malaysia. Encik Azwan adalah penerima HLP pada tahun 2021. Selamat datang Cik Azwan. Terima kasih, selamat datang. Okay, semua panel-panel kita sihat ya? Alhamdulillah, sihat. Sebab kita punya para hadirin semua nak semangat berkobar nak tahu ni apa tu yang kita bincang. Dia orang nak tahu rahsia-rahsia penerima HLP ni. Ya aja. Okay. Warga kolej sekalian, kita tentunya nak tahu apa yang membuatkan para panel kita tergerak hati nak memohon HLP. Sebab kita tahu prosesnya renyah, nak isi borang, nak buat proposal, nak kena interview. Bukan sikit-sikit effort untuk apply HLP ni, tapi hasilnya berbaloi. Boleh Puan Amal kongsikan dengan kita apa yang mendorong Puan Amal untuk apply HLP? Okey. Terima kasih Puan Moderator. Boleh dengar saya tak? Dengar. Boleh. Alhamdulillah dengar.
Okey, yang berusaha Cik Gan, penyelaras Jawatankuasa Peningkatan Ikhtisas, Peningkatan Ikhtisas College. Lepas tu ahli-ahli Jawatankuasa, rakan panel yang hebat-hebat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, bakal penerima HLP insyaAllah satu hari nanti kan. Saya berharap Allah bimbing saya lah apa yang bakal saya kongsikan hari ini. Mudah-mudahan dapat memberi suntikan motivasi lah kepada rakan-rakan pendengar untuk menyambung pengajian di peringkat pasal siswazah nanti. Alhamdulillah seperti yang dimaklumkan oleh puan moderator sebentar tadi, saya menerima HLP pada 2019 dan itulah kali pertama saya tergerak hati untuk memohon. Mulanya saya hanya nak mohon tu sekadar untuk cari pengalaman, untuk menghadapi temuduga dan menyiapkan proposal lah supaya tahun berikutnya bila saya mohon saya lebih yakin. Dan Alhamdulillah Allah rezekikan saya untuk dapat HLP tu pada cubaan yang pertama. Menjawab kepada soalan yang diajukan tu, apa sebab yang menjadi pendorong untuk saya mohon HLP? Ada 3 sebab lah saya rasa yang paling utama sebab saya mohon. Yang pertama sebab saya minat dengan bidang pengukuran ni sejak zaman saya sarjana muda dahulu lagi. Saya suka subjek tu, saya suka pensyarah dia, assignment dia, sangat seronok lah. Dan saya nampak pengukuran dalam pendidikan ni memberi sumbangan yang besar dalam pendidikan selain aspek pedagogi ataupun kurikulum. Bila bercakap soal minat, saya rasakan minat tu dorongan pertama lah yang perlu kita ada bila kita nak sambung pengajian ke peringkat pasca. Sebab kita akan bergelumang dengan bidang tersebut dalam satu tempoh yang mungkin agak lama dan susah senang kita akan tetap buat sebab kita minat kan dengan benda tu. Dan saya kongsikan sedikit lah apa yang terjadi pada saya pada 2013. Saya mendaftarkan diri dengan pembiayaan sendiri untuk satu program sarjana pengurusan pendidikan. Sebab saya nak ikut suami saya dan juga kawan-kawan yang buat master pada ketika tu. Tapi niat saya tak betul, akhirnya saya pilih untuk berhenti pada semester pertama. Sebab saya tak suka bidang tu, saya tak ada pengalaman dalam pengurusan pendidikan dan saya tak bercita-cita pun untuk terlibat dalam pengurusan. Disebabkan saya tak minat tu, saya fikir saya tak patut teruskan lah. Macam mana nanti saya nak siapkan thesis tu kan kalau saya tak suka kan. Jadi faktor pertama sebab faktor minat lah. Jiwa saya sukakan pengukuran pendidikan. So mungkin kalau rakan-rakan nak mohon selepas ni, pilihlah bidang yang kita betul-betul suka lah dengan bidang tu. Faktor kedua adalah sebab saya nak keluar daripada zon selesa lah. Saya mohon HLP tu adalah pada tahun ke-10 saya berkhidmat. Dan sebelum ni mungkin saya sibuk mantapkan pedagogi ke, mantapkan content knowledge ke. Dan kelamaan saya rasa kerja saya tu menjadi rutin. Job scope saya tu dalam circle yang sama. So bila benda yang rutin ni dia buatkan saya jadi bosan lah. Pada masa yang sama saya nak tahu adakah pengajaran saya ni berkesan, PTPC saya ni menyeronokkan pelajar atau tak, dan apakah kaedah pentaksiran yang selama ini kita guna pakai di matrikulasi tu masih relevan dengan pelajar atau apa pentaksiran yang lebih sesuai dengan zaman teknologi hari ni kan. So semua tu boleh dijawab kalau kita buat penyiasatan lah dan kita buat kajian. Maka saya pun terjebaklah dalam kajian secara kecil-kecilan, macam a baby step lah orang kata kan. Dan ini dicetuskan oleh Encik Dani. Dia ajak saya buat satu kajian, lepas tu publish artikel dan benda tu saya rasa memberi manfaat kepada pelajar dan seronok. Terima kasih Encik Dani kerana ajak saya pada waktu tu. Tapi saya sedar pada waktu tu banyak perkara yang saya masih tak tahu dan saya ingin tahu. Saya tak kuasai research method dan ini menyebabkan saya tak yakinlah untuk kongsikan kajian saya. Malah saya tak tahu pun ketika itu apa itu proceeding, apa itu artikel jurnal,
pendek kata saya ni zero lah, tak tahu apa benda pun semua tu kan. So pada tahun ke-10 saya berkhidmat tu, saya dapati apa lagi yang saya boleh sumbangkan untuk tempoh perkhidmatan yang masih panjang tu. Jadi saya terfikir macam mana saya nak kembangkan karier saya dan apa lagi yang boleh saya sumbangkan untuk organisasi. So untuk kita buat satu perubahan, bagi saya kita perlu ada asas ilmu yang kukuh lah. Dengan sebab ilmu tu saya rasa, bukan saya rasa lah, saya tekadkan, saya kuatkan tekad saya untuk memohon HLP. Kerana dengan memohon HLP tu, di situlah medan untuk saya fokus mencari ilmu. Sebab kita tak disibukkan dengan kerja-kerja lain lagi kan, sebab kita dapat cuti masa tu. Dan Alhamdulillah bila sambung pengajian, dia memberi wadah baru lah, dia macam buka mindset baru pada saya dalam melihat sesuatu isu dan masalah. Walaupun dah tamat pengajian, saya rasa masih banyak lagi benda yang boleh diteroka. Dan faktor ketiga adalah ada sedikitlah keraguan kepada saya bila sebelum ni lah, bila saya baca kajian-kajian lepas daripada orang lain kan, saya rasa ragu-ragu macam mana dapatan tu diperolehi. Yelah kan, saya kan tak ada ilmu masa tu, tak tahu, tak berkecimpung dalam dunia research. So saya pun macam mana saya nak menghargai sesuatu kajian atau nak ambil manfaat daripada kajian orang lain untuk saya aplikasikan dalam PDPC saya tu. So itulah juga menjadi titik tolak kepada saya untuk terjun dalam dunia research ni, dan supaya saya merasai macam mana, supaya saya merasai sendirilah buat kajian tu macam mana. Rupanya susah jugalah, bukan susah lah, mencabar lah buat kajian tu. Di sebalik cabaran tu, kita akan rasa satu kepuasan sebab kita mendapat nikmat pencerahan ilmu tu. Dan sebab dalam dunia penyelidikan ada disiplin, ada etika, dan bila kita terlibat dalam kajian tu, kita akan lebih menghargai data-data kajian. Apa-apa yang kita baca tu kita lebih menghargai lah. Dan bila kita baca research tu, benda yang paling penting yang saya dapat adalah kepentingan instrumen kajian yang digunakan dalam satu-satu kajian. So bila instrumen tu baik, data dia akan baik. So data yang baik akan membantu membuat keputusan dan tindakan yang baik. So pentinglah untuk memperolehi instrumen yang baik lah dalam satu-satu kajian tu. So benda tu saya nampak setelah saya sambung belajar, baru saya nampak benda tu kan. Jadi itulah 3 sebab saya sambung belajar. Itulah. Terima kasih Puan Amal. Kalau boleh saya simpulkan di sini, bermula dengan niat nak cari pengalaman dalam apply HLP. Dengan kuasa Allah, Puan Amal dapat tawaran tambahan pula niat Puan Amal yang betul, iaitu untuk memperbaiki diri dalam PDPC dan untuk tambah ilmu. Terima kasih Puan Amal. Seperti yang saya maklumkan awal tadi, Cik Jaja telah menerima HLP sebanyak 2 kali. Mesti ada sesuatu yang membuatkan Cik Jaja apply lagi HLP buat kali kedua. Boleh Cik Jaja kongsikan dengan kita? Silakan Cik Jaja. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera buat kawan-kawan saya kat sini. Saya pun dah lupa cara nak address dah. Yang berusaha semua dah lupa dah Kak. Tak apa, kita santai-santai je. Okay. Panggil Kak apa tak apa. Okay, soalan akak tadi kenapa mohon kali kedua kan? Betul, kenapa Jaja mohon kali kedua? Okay, pada saya HLP ni memang adalah satu hadiah daripada kerajaan yang nak bagi kat kita. Macam contoh, loan contoh lah kita banyak kelebihan-kelebihan lain yang kerajaan bagi. Ini satu kelebihan atau benefit yang kerajaan nak bagi, tapi kenapa kita tak nak ambil peluang? So pada saya, sangat rugilah bagi yang masih layak maksud saya, masih eligible, yang mana dia masih 45 tahun dan ke bawah bagi PhD.
bagi master 50 tahun kalau tak salah saya rasa dah betul dah tu. Saya rasa apalah salahnya kita cuba mohon apa saja yang kerajaan beri pada kita. Alang-alang kita pun kan Kak dah bayar tax dah kan. So kita dapat balik lah duit kerajaan tu kan. Saya fikir macam tu lah. So kenapa saya mohon? Satu, sebab dia adalah hadiah daripada kerajaan, dan bila dia hadiah, dia sebenarnya sama taraf dengan anugerah-anugerah lain lah. Contoh macam APC dan sebagainya. So dia akan beri kita plus point, resume kita pun akan lebih cantik. So saya rasa sebab tu saya rasa sesiapa yang berminat dan nak mohon, why not? Pada saya punya prinsip pun kita redah aja, dapat tak dapat kita dapat pengalaman. Sebab tu saya suka kalau siapa tanya saya, Jaja kau ni rajin je nak belajar. Saya rasa environment belajar tu saya memang suka. Saya suka dikelilingi orang yang belajar, saya suka bercakap dengan supervisor saya suka environment belajar yang kita boleh ingat masa kita undergraduate dan sebagainya lah. Sebab tu saya kata, saya rasa saya pasti mohon, walaupun PhD ni adalah selepas interview yang ketiga, saya kata saya mesti akan maksimumkan sampai saya 45 pun kalau tak dapat saya mesti akan mohon juga. Sebab itulah saya mohon Kak. Maksudnya saya memang sukakan pengalaman masa master saya. Saya sukakan pengalaman manis lebih banyak daripada pahit yang saya dah alami masa master. Sebab tu saya ulang semula lah. Dan kalau akak nak tahu dengan lebih lanjut kenapa pahit manis tu, kejap lagi kita kongsikan lah. Tapi yang pada pusingan yang ni saya nak bagi tahu yang itulah. Selain tu, seperti yang tahu juga, kita lebih fleksibel di mana kita bekerja hanya dengan supervisor kita saja. Itu pada pendapat saya lah. Supervisor suruh hantar bab 1, saya hantar bab 1, dia betulkan. So benda tu akan berulang sampailah kita siapkan tesis kita lah. Dan saya suka macam tu. Saya suka ada masa saya sendiri baca artikel, saya suka. So dan sebab tu saya nak ulang semula apa yang saya dah buat masa master. Saya nak ulang semula masa PhD lah. Dan yang lain pun tahu jugalah tentang benefit lain kan, allowance tambahan, benefit lain, ada allowance bukunya lah, allowance TC dan sebagainya. So dari segi yang itu motivasi kita lah untuk mohon. Dia memang satu yang seronok, masa, gaji, duit, semua itu adalah motivasi kita untuk sambung. Selain daripada kita minat belajar, itu adalah yang paling penting lah. Jika nak sambung, kalau memang sukakan belajar, let's join us, let's sambung PhD ataupun master. Cukup Kakak apa yang saya Terima kasih Cik Jaja. Okay, marilah kawan-kawan kita mohon selagi belum capai dia punya due date dia. betul. Banyak kali pun tak apa, tak ada masalah, bukan kita kena bayar yuran ke apa kan. Sebab bila saya rasa 3 kali tu dah banyak sangat. Ada kawan saya yang sekali PhD juga, dia kata saya ni kali ke-7 dia kata. Dan kali ke-7 saya tak pasti dia dapat ke tak. Saya kata wah, ada ramai lagi sebenarnya orang yang lebih gigih daripada saya lah. Saya kali ke-3 pun dah rasa kali ke-3 ni kena dapatkan juga. Tapi orang lain yang kali ke-7 pun masih gigih lagi. So kita yang masih sihat boleh berfikir, boleh belajar lagi. Jomlah sambung kan. Apa salahnya kita cabar diri sendiri kan Kak? Betul-betul tu. Jangan kata Jaja, saya sendiri pun dah 5 kali mohon. 2 kali interview, 5 kali mohon. Alhamdulillah yang ke-5 tu berjaya. Yang penting jangan putus asa kan? Betul. Itu sangat penting. Terima kasih Cik Jaja atas respon tadi. So rakan-rakan yang belum lagi sampai due date tu terus memohon sehingga berjaya. Mohon sampai jaya. Okey, untuk pengetahuan warga kolej, mungkin ada yang tahu Encik Azwan telah dianugerahkan guru cemerlang.
Masa tu Wan dapat anugerah cemerlang tu kat Kolej Negeri Sembilan ke ataupun sebelum masuk kolej? Di Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan. Oh, hebat tu. Walaupun dah dapat anugerah cemerlang, masih berminat lagi untuk sambung belajar. Boleh tak Wan bagi tahu kenapa, apa yang memotivasikan Wan untuk sambung belajar walaupun dah dapat anugerah cemerlang? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan Rosmawati, Kak Ros. Tiba-tiba saya nervous pula. Sebenarnya saya nak jadi pendengar je ni, nak dengar Cik Syarizan. Nak dengar. Kita nak tahu juga rahsia Wan ni. Banyak rahsia dia tak bagi tahu kita ni Kak. Yelah, saya pun share jugalah sikit apa yang saya boleh share, insyaAllah. Kan janji kata ada PowerPoint, kenapa semua tak tunjuk? Saya seorang yang tunjuk, saya tunjuk je Wan nak tunjuk boleh? Disilakan Wan. Boleh, sila. Okay, terima kasih juga Jawatankuasa Tadbir Urus Peningkatan Ikhtisas dan Pemantapan SME Pensyarah Cemerlang untuk jemput saya kali kedua untuk sesi perkongsian ilmu ni lah. Okay, sebenarnya dia overlap je dengan soalan yang kepada Puan Amal tadi, dorongan yang soalan kepada saya adalah motivasi untuk saya sambung belajar ni. Puan Amal kata ada 3 tadi, saya buat 4 sebab template PowerPoint ni memang ada 4, jadi saya cukupkan 4 lah. Okay, dia yang pertama tadi betul nawaitu. Sebenarnya sejak zaman degree lagi saya memang dah berazam sebenarnya, walaupun dah lama sangat saya habiskan degree, berazam untuk teruskan sambung belajar ni. Jadi yang pertama sekali adalah kita punya niat, kita ada keinginan untuk kita sambung belajar tu, untuk terus sambungkan belajar. Tu yang penting lah, maksudnya kita ada minat dan juga sebenarnya sambung belajar ni kita tak dapat apa-apa tambahan kenaikan gaji pun bila kita risk posting semula. Jadi dia sekadar self achievement lah untuk diri sendiri, kepuasan diri sendiri sahaja. Memanglah sebelum ni kita ada dengar ura-ura kata siapa yang ada master, ada PhD, tapi sampai sekarang belum ada lagi satu perkeliling ataupun kenyataan yang dikeluarkan oleh kementerian yang siapa ada master atau degree ni gaji dia akan lebih. Belum ada lagi. Jadi sebenarnya datangnya bukan sebabkan nak naikkan gaji ke apa, sebab untuk pencapaian diri sendiri itu saja yang penting. Jadi saya ringkaskanlah, tadi Puan Amal dengan Kak Jaja dah cakap banyak kan. Yang keduanya tadi berbalik kepada GC tadi, alhamdulillah. Sebenarnya tadi bercakap kepada niat tadi, sebenarnya saya nak kata perancangan Allah ni sangat cantik. Walaupun saya dah lama sangat tinggalkan zaman degree, 2006, 2007 saya posting. Nampak macam muda kan, tapi sebenarnya saya dah sangat lama berada dalam perkhidmatan pendidikan ni. Sebenarnya perancangan Allah tu sangat cantik lah. Saya memang ini kali kedua saya mohon. Kali pertama saya mohon tu saya telah diberikan anugerah GC lah, guru cemerlang oleh kolej. Lepas tu tuan pengarah masa tu adalah Tuan Saleh. Dia kata ni cerita ni Jabatan Matematik tahu kerana Tuan Saleh cakap dekat keseluruhan Jabatan Matematik masa tu. Ramai yang dengar terkejut jugalah. Dia kata, Azwan tak boleh mohon sama belajar, kalau saya ada dekat sini saya tak benarkan awak keluar sebab kita dah bagi awak GC. Dia kata macam tu. So kena taburkanlah bakti awak dekat kolej, dia kata macam tu. Jadi saya masa tu nak kata kecil hati, terkejut ke, terima kasih ke, semua bercampur baur lah perasaan tu. Jadi tapi saya reda je. Kenapa saya kata perancangan Allah tu sangat cantik? Kerana kalau saya mohon awal agaknya masa tu, mungkin saya keluar fellow, saya kena menyewa di mana-mana. Tapi bila saya dapat HLP pada tahun 2001 dan cantik pada tahun 2001 juga, saya dapat kunci rumah dekat Duasi ni. Jadi saya keluar fellow, saya terus duduk rumah sendiri. Jadi macam itulah perancangan tu, macam smooth je lah. Memang kita merancang tapi perancangan Allah adalah yang terbaik. Jadi kita ada GC. Memang baguslah ada GC, tapi mana lagi bagus? GC dengan ada master dan PhD ataupun GC sahaja. Saya tak kata GC yang lain tu tak bagus. Jadi untuk diri sendiri punya pencapaian, saya rasa dengan adanya master dan PhD untuk di samping kita ada GC, itu satu nilai tambah yang lebih tinggi untuk seseorang guru cemerlang itu. Dan untuk permohonan guru cemerlang di peringkat yang tinggi, Penutup ni? Ya. kenapa saya lama sangat ke? Okay, saya cepatkan.
untuk permohonan GC ke peringkat yang seterusnya, dia ada satu credit value diberikan kepada mereka yang pemegang master dan pemegang PhD ini. Okay, boleh tengoklah dekat GC punya iklan tu nanti. Okay, poin yang ketiga sama macam Puan Amal, kita berada dalam zon selesa, jadi kita kadang-kadang dah tepu. Jadi kita, Ustaz tak kata belajar ni tak tekanan, ada juga tekanan dia, mana-mana pun ada tekanan dia, tapi kita nak rasa suasana tekanan yang lain. Dan yang keempat, faktor pendorong saya ataupun motivasi saya untuk meneruskan pengajian di peringkat HLP ini adalah dorongan keluarga, rakan-rakan kat unit Max sendiri. Ramai dah ada master, Cik Halina, Puan Zaina, even yang terbaru Cik Aisyah, Puan Aisyah, Cik Hairun, ramailah yang dah ada master. Jadi saya rasa mereka boleh, kenapa saya tak boleh? Dan juga motivasi saya seterusnya adalah pelajar, anak-anak didik saya sendiri. Yang pertama, mereka sendiri ingat yang saya dah ada master. Yang kedua, mereka ni untuk kita lebih meyakinkan student. Jadi bila kita dah ada master ni, saya rasa dia lebih strong lah kita punya relation ataupun penyampaian kita punya method content dengan student tu. Itu saja untuk pusingan ini. Saya rasa tak ambil masa lama sangat kot. Sekian. Nak tambah Sila. yang Azwan kata tadi apa, nak mencabar diri dan sebagainya itulah. Sebab saya teringat supervisor saya lah, Prof Fatin ada beritahu masa saya master, dia kata semua orang sebenarnya boleh buat PhD. Yang membezakan boleh buat tu, yang membezakan adalah masa je. Maksudnya ada orang boleh buat cepat, ada orang boleh buat lambat. So sebab tu itu jadi saya punya pembakar semangat sampai hari ni lah. Maksudnya semua orang sebenarnya boleh sambung je, boleh bayar sendiri dan sebagainya kan. Tapi nak bagi tahu tak mungkinlah ada pernyataan yang kata kau boleh lah, engkau pandai ke. Dia bukan sebab pandai dah. PhD dengan master ni bukan sebab pandai dah. Dia sebenarnya sebab persistence. Kita sentiasa buat dia, macam contoh kita lari marathon, kita just buat benda yang sama without tanpa jemu. Sebab tu ada yang cepat dan ada yang lambat. Tapi semua orang memang boleh dapat PhD itulah. Itu yang saya nak bagi tahu pada kawan-kawan yang lain. Dia bukan sebab pandai atau tak. Pandai atau tak tu masa SPM ataupun degree lah kot. Kan Azwan? Betul Kak. Tapi PhD dan master adalah semua orang pun boleh dapat dan semua orang akan boleh selesaikan pada masa lambat atau cepat sahaja. Itu dah. Boleh saya simpulkan di sini bahawa semua orang boleh buat PhD dengan master. Cuma kita nak dengan tak nak. Kalau nak buat cepat, dia jadi cepat. Kalau nak buat lambat, dia jadi lambat. Betul Cik Jaja? Betul. Saya tertarik dengan discussion yang oleh Cik Azwan tadi. Kita kena ada nilai tambah diri. Jangan mudah berpuas hati dengan apa yang kita ada. So marilah kita ramai-ramai mohon HLP. Okay. Okay, kita berbalik pada Puan Amal. Okay, Puan Amal, sebenarnya ada antara kita yang nak sambung belajar tapi takut tak dapat bahagikan masa antara belajar dan family. Macam Puan Amal, okay, macam mana Puan Amal boleh fokus pada belajar di samping menguruskan keluarga? Silakan Puan Amal. Terima kasih. Selepas diumumkan berjaya temu duga tu, kita akan dipanggil lah untuk duduk berkampung di IAB. Masa tu tak ada COVID lagi. Seminggu duduk kat situ sebelum kami mendaftarkan diri di universiti. Lepas tu dalam tu dia bagi persediaan lah, macam dijemput lah profesor-profesor masa zaman saya tu, dia panggil lah pensyarah-pensyarah dari Fakulti Pendidikan UM. Mereka ni dijemput untuk memberi perkongsian bagaimana perjalanan kehidupan menjadi pelajar siswazah tu. Dia bukan saja daripada pengalaman pensyarah tu masa dia buat PhD dulu, tapi berdasarkan pengalaman mereka ni mengendalikan menyelia pelajar-pelajar HLP. So apa yang saya boleh simpulkan, tujuan program tu adalah untuk bagi kita supaya kita buat persiapan mental, fizikal, emosi semualah. Dan masa tu pensyarah tu dia ceritakan lah ada yang sampai kemurungan, ada orang yang student dia dah jadi overweight, lepas tu sebab stres kan, asyik makan je kan, macam saya lah. Lepas tu yang daripada berambut tu akan jadi botak. Lepas tu ada juga yang sampai berlaku perceraian dalam rumah tangga lah.
bila dia kongsikan benda tu, kami semua yang mendengar tu macam menjadi takut lah dan rasa macam tak nak lah sambung, tak jadilah sebab masa tu belum sign lagi agreement. Tapi mesej yang cuba disampaikan oleh bahagian tajaan tu adalah untuk kita buat persiapan lah, dan inilah realiti yang kemungkinan yang bakal kita hadapi nanti. So kita kena well prepared. So mesej bahagian tajaan dalam kursus tu adalah nak kita bersedia kan. Sebab once kita belajar menjadi pelajar, kita bukan jadi pelajar pasca siswaza je, tapi kita at the same time kita jadi mak dengan jadi isteri kat rumah kan. So saya fikir kena ada konsistensi dan disiplin lah macam Jaja cakap tadi kan. Kena ada pengurusan diri yang betul lah supaya insan-insan di sekeliling kita tu tidak terkesan bila saya decide untuk sambung belajar. Mungkin adalah terkesan sikit kot. Tapi bagi saya perkara yang pertama adalah disiplin lah. So dalam cuti tu diorang selalu emphasize kat kita cuti tu adalah cuti untuk belajar, bukan cuti dari belajar. So kita kena amanah dengan masa, kita kena letakkan waktu bekerja kita 8 to 5. Tapi tak adalah saya ni 8 to 5 saya duduk dekat meja kerja saya je, tapi anak-anak saya hantar kat pengasuh. Lepas tu saya menghadap buat kerja saya. Waktu tu saya buatlah assignment lah, saya buat apa-apa saja yang berkaitan dengan isi saya, penulisan artikel. So saya fokus lah kat situ. Bunyi macam skema kan, tapi ataupun nampak macam sedikit penderaan terhadap diri sendiri kan. Tapi saya percayalah, SB saya kata susah dahulu, nanti senang, nanti akan senang kalau kita mula daripada awal. So saya pun tak adalah duduk 8 to 5 duduk kat meja tu, saya berhentilah sekejap, sedia-sedia baju kan, masak-masak. Lepas tu bila pukul 5 husband saya balik, anak-anak saya dah balik dah, dan kehidupan diteruskan seperti biasa. Cuma saya tak pergi office je lah. So kadang-kadang terpaksa juga extend kerja tu sampai malam kan, curi-curi lah masa kan. Sebab kita nak kerja presentation, penyelidik saya pula suka update 2 minggu sekali, kena submit kan. Jadi benda tu saya kena konsisten lah, dan penyelesai pun dia dah bagi amaran. Jangan jadikan alasan anak tu sebagai alasan untuk kita tak ada progress. And then satu lagi apa yang saya buat adalah masa saya waktu PKP tu, kita baru start PKP, anak dan suami saya semua duduk kat rumah. So apa yang saya buat adalah saya masih juga meneruskan disiplin yang sama. So selesai saya urus anak-anak saya dan masak apa semua, saya masuk dalam bilik, saya lock. Lepas tu nanti anak-anak saya akan selit lah nota ke lukisan dia ke apa semua kan. Tapi saya mentabahkan diri lah untuk okey sekejap lagi hold, nanti mama keluar kan. Lepas tu saya ada jugalah ikut cadangan senior kan. Dia kata buat satu poster, tampal dekat ni macam poyo pula kan, tampal kat bilik bila kita nak submit, bila nak hantar kan. So saya buatlah macam tu, submit Jun 2021. Tak tahulah Cik Azwan buat ke tak kan. Lepas tu bila saya buat tu, anak saya pun tahulah. Dia kata, oh mama buat ni, mama nak submit Jun 2021. So sekarang dah March mama, macam tu kan. Sebab tu jangan kacau kan. So saya fokus macam tu lah. So alhamdulillah fokus tu saya hantar 2 bulan lebih awal daripada tarikh lapor diri, dan saya cepat je viva. Dan alhamdulillah sekarang saya dapat dah surat senat, saya dah dapat transkrip sebelum tempoh 2+1 habis. Tu je lah yang saya boleh kongsikan. So keywords dia adalah disiplin kita lah. Nak tambah sikit ni Puan Amal. Bukan nak cakap sikit je tadi dengan kata terkesan juga kan masa zaman belajar ni, nak kata ayat dia adalah pahit akan manis akhirnya. Ya, sesuai dengan Amin. Okey, terima kasih Cik Azwan atas pepatah tadi, pahit akan manis akhirnya. Tapi sebenarnya bila kita dah dapat HLP ni, para hadirin, kita akan dimasukkan dalam support group.
Okey, KPM tak akan biarkan kita macam tu saja. Dia akan persiapkan diri kita dengan kursus persediaan supaya kita boleh tamatkan pengajian kita dengan berjaya. Dan juga yang saya dapat, yang boleh saya simpulkan daripada Puan Amal tadi, kita kena bagi tahu ahli keluarga kita apakah keadaan kita, apakah keadaan semasa kita. Kita bukan lagi bekerja macam dulu, sekarang kita tengah belajar, dan kalau boleh bagi tahu apa kita punya, nak kata categan pun tidak, apakah kita punya perjalanan studi kita, bila kita nak grad, bila kita nak buat TC, bila kita nak kena pergi kelas. Jadi ahli keluarga kita akan tahulah. So selalunya ahli keluarga akan sokong kita. Okay, terima kasih Puan Amal. Okay, untuk makluman hadirin, Cik Jaja kita telah dianugerahkan Best Student semasa pengajian beliau di peringkat sarjana. Tahniah Cik Jaja. Terima kasih Kak. Kalau dah tinggalkan universiti tak boleh sambung belajar sebab berkarat. Okay, pastinya anugerah Best Student itu adalah pengalaman manis bagi Cik Jaja. Ada lagi tak pengalaman manis semasa belajar master dulu dan tengah belajar PhD sekarang? Kalau boleh pengalaman pahit pun kita nak tahu juga. Silakan Cik Jaja. Okey, saya share skrin saya sikit sebab Azwan kata nak kena share skrin juga. Dia kata dia dah share, so saya share juga. Kejap. Boleh nampak ke? Boleh nampak ke? Nampak, Boleh. Boleh? Boleh. Okey. Sebab saya macam tak nampak. Okey, jap. Ini adalah gambar-gambar lah yang saya sentiasa letakkan di meja saya juga, yang mana saya tak sangka lah sebenarnya boleh dapat Best Student Award. Tapi apa yang saya nak kongsikan ni bukan Best Student Award ni pun sebenarnya. Sebenarnya saya nak kongsi pengalaman manis yang saya nak, kalau boleh saya nak repeat baliklah, saya nak ulang semula pada PhD. Dan disebabkan Best Student Award dan juga medal yang saya dapat ni, yang sebelah kanan ni, inilah juga sebenarnya yang menjadikan saya lulus saya punya saya punya interview saya. Okay, saya nak bagi tahu lulus interview saya dengan medal ni sebenarnya adalah daripada inspirasi Dr. Oti Osman Talib. Saya banyak share dengan banyak ikuti dia punya perkongsian dekat Facebook, dia punya video-video dia, YouTube dia ada banyak sangat. Dan satu yang dia kata, dan ini tips jugalah bagi yang sambung PhD ataupun master, dia kata kita bawa saja medal yang kita ada ataupun apa-apa yang menjadi nilai tambah diri kita yang menjadikan interviewer tu rasa macam kita lah yang dia cari. So masa tu kali pertama dengan kedua saya memang tak ada confident pun untuk bawa medal dan untuk pakai dan sebagainya. Tapi masa kali ketiga, sebab dah 3 kali, saya kata tak boleh jadi. Saya kata saya nak buat apa ni untuk saya nak bagi dapat juga. So saya bawa saya punya medal yang tunjuk gambar ni. Kalau depan ni dia orang suruh buat semalam masa rehearsal, dia kata bawa lah Jaja ni medal saya. Apa saya buat? Nampak Jaja, tunjuk lagi sekali. Ni medal. Masa saya masuk je masuk bilik interview tu, saya memang take my own sweet time. Saya buat apa? Saya duduk. Masa tu sebelum saya duduk, saya kata dengan dia, masa tu Dr. Oti ada, satu lagi doktor tu memang daripada UM, dia content fizik. Doktor tu Cina, saya lupa nama dia. Dan 2 orang je masa tu, bukan 3, sebelum ni 3. Dan 2 orang tu juga yang interview saya masa saya master. Masa saya master, dan pertama dan kedua pun memang orang yang sama. So saya kata Dr. Oti, Dr. Sotulgi, Dr. Yazid nama dia. Dia bukan Cina, dia Dr. Yazid. Saya kata saya minta maaf, saya dah datang kali ketiga. Kalau doktor-doktor semua perasan muka saya. Saya memang masa tu saya rasa saya dah tak ada takut lah, sebab ini kali ketiga yang saya ingat die do. Mesti kena dapat juga kali ketiga. So saya buat, saya kata doktor sekejap doktor, saya pakai dulu saya punya medal. Saya pun pakai macam ni medal saya. Lepas tu diorang tengok je saya pakai. Lepas tu saya kata, saya dah pakai macam tu, saya pun duduk. Lepas tu dia kata, medal apa tu? Dia cakap. So saya kata, ini medal
adalah medal postgraduate best student untuk postgraduate saya kata. Dan kenapa saya boleh dapat, saya beritahu lah, saya ada terbitkan artikel, Scopus Index artikel, saya beritahu saya habis dalam masa 3 semester, dan banyak lagi lah yang saya beritahu dia. Dia kata, oh sepatutnya awak letak ni, dia kata pada muka surat awal, sebab kita kena bawa file tau. So dia kata patutnya awak letakkan artikel awak tu dekat muka surat paling awal untuk kita tengok, dia kata. So bila dia dah nampak yang ni, Dr. Oti punya ayat yang saya masih ingat sampai sekarang, dia kata, oh kalau macam ni awak dah tunjukkan saya awak punya best postgraduate award ni, inilah student yang kita cari, dia kata. Sebab kebanyakan student bila dah dapat SLP, dia ada yang tak habiskan SLP, ada yang main-main, dia kata. So kalau awak kata awak nak repeat balik postgraduate ni punya award, dia kata awak lah student kita cari. So saya memang tak terangkan pun, tak explain pun tentang proposal saya lah. Dia cuma macam dia dengar tapi tak ada apa-apa soalan pun yang dia tanya saya berkenaan proposal. So saya dalam hati saya, macam berbeza dengan masa saya first dengan second interview tu lah. Dan ada sedikit confident yang saya mungkin akan dapat. So Alhamdulillah untuk kali ketiga saya dapat. Tu yang saya nak beritahu pada kawan-kawan, apa yang kita ada memang kita perlu bawa, dan memang kita perlu tunjukkan dengan this is what I have done before. Yang interviewer kena tahu itulah kelebihan kita lah. So kena pandai, apa kita kata maksud dia Kak? Kena pandai promote diri sendiri lah. Walaupun saya tak reti pun nak promote diri saya masa tu, tapi saya kata sekali ni kali ketiga tak nak lagi dah. Memang dah penat ya buat proposalnya, macam akak cakap kan, renyah. So kita cuba buat kelainan, dan sebenarnya memang ramai pun tips-tips daripada pensyarah-pensyarah lain pun dia pernah cakap juga benda yang sama. Kita boleh bawa je medal-medal kita tu dan kita tunjukkanlah pada interviewer yang ini yang kita pernah dapat, kita ada value yang ini dan yang ini. Sebab itulah yang membezakan kita daripada orang-orang lain lah. Sebab tu itulah yang akak tanya tadi, apa kenangan manis saya, itulah kenangan manis saya yang saya ada masa master. Dan masa master juga, antara kenangan manis dia tadi saya kata saya habis awal, sebab masa saya masuk master tu, saya tengah jaga mak saya yang sakit, arwah mak saya. Masa tu dia tanya saya, dia kata, Syariza, awak beritahu saya bila awak nak habiskan master awak ni. Awak ada 4 semester kan, KPM bagi awak nak habiskan bila, dia tanya. Tu saya kata, Prof, kalau boleh saya nak habiskan 3 semester. 1 semester tu saya nak jalan-jalan Europe, saya kata dengan dia. Lepas tu dia kata, oh ya ke? Tak apa. Dia kata, oh nak jalan Europe awak suka jalan saya suka travel doktor. Kalau boleh saya nak habiskan awal lah supaya 1 semester saya boleh jalan-jalan. Lepas tu memang dia push saya daripada first semester, walaupun kita ambil mixed mode. Mixed mode maksudnya ada 2 semester yang kita ambil kelas, ada kursus, ada banyak sangat kursus sebenarnya, banyak kertas, banyak paper. Tapi dalam masa yang sama saya cuba juga untuk mula menulis from the beginning daripada semester 1, dan sebenarnya saya cuba juga untuk defend proposal pada semester 2, walaupun UTM kata sepatutnya kalau master mixed mode kena start present proposal pada semester 3. Prof pun dah cuba mohon tapi tak berjaya lah. Dia kata tak apalah Syariza, kita buat semester 3, awak ni saja semester 3, daftar je semester 3, terus kita hantar notis untuk defend proposal. So nak beritahulah pada kawan-kawan yang sekarang tengah buat master ataupun yang akan buat master, sebenarnya apa yang menyebabkan kita boleh cepat adalah
kita terus masuk gear 3 masa kita dah boleh hantar thesis tu lah. Jangan semester 3 tu kita baru nak mula cari masalah, itu dah terlambat lah pada saya. So itu yang kedua, pengalaman manis saya sebab saya boleh bercuti-cuti juga di samping tu. Dan tapi ada juga yang pahitnya lah Kak, of course lah, sebab saya Biasa graduate warna-warni kehidupan. confirm ada, Yes. tapi dia sikit lah, taklah terlalu memberi kesan pun. Pada semester 1 saya memang pernah telefon mak, arwah mak. Saya siap menangis-nangis lagi masa tu. Jarang berjauhan dengan mak, satu sebab dia dekat Seremban, saya dekat Johor. Saya memang menangis, saya kata saya banyak ni kerja, banyaknya assignment. Azwan pun tahu, Amal pun mesti tahunya, banyak sangat paper nak kena assignmentnya, sangat banyak. Presentation lagi. Presentation lagi, kerja kumpulan confirm lah kita yang dah Kalau master memang banyak kerja bulan. lagi satu, bila kita yang dah berusia ni cikgu student-student lain, maksudnya kawan-kawan memang kan Kak Jaja tolong, Kak Jaja dah biasa, Kak Jaja dah maksudnya sebab kita dah berpengalaman kan. So banyak kita yang jadi ketuanya, kita yang maksudnya banyak yang kita handle. Tu yang menyebabkan Lecturer pun mengharapkan kita juga. Betul. Betul sebab kita dah kononnya berpengalaman lah kan, cikgu pengalaman. So bayangkan saya engineering pada 2003 saya grad. Dan saya masuk ke social science lah, kiranya education ni social science pada 2014. Almost 11 tahun tinggalkan, dah tak ingat cara nak buat thesis dah tak tahu apa tu, tak pernah ingat pun, tak tahu pun analisis deskriptif lah, Mankova lah, research methodology, semua tak tahu, masa tu tak tahu pun. Slowly belajar masa buat proposal, slowly kita tahu apakah analisis kuantitatif, kualitatif sebagainya. Disebabkan pada master semester 1 tu barulah kita nak kenal jargon-jargon yang kita tak biasa tu, so agak susah. Tapi percayalah, bagi yang dah ada master, especially by mixed mode dan full research master, jalan untuk ke PhD, masa buat PhD pun insya-Allah akan mudah saja. Saya pun nak kongsikan, tolong doakan saya. Saya sekarang semester 1, masih semester 1, bulan 3 baru masuk semester 2. Tapi alhamdulillah saya dah tulis chapter 1 dan chapter 2 dan Hebat ni Jaja, alhamdulillah. dan tengah menulis chapter 3. Cepat tu, kira cepat. Dan Prof Fatin pun kata awak laju sebab awak dah pernah lalui masa master. Sebab tu saya rasa bagi yang master itu cuma macam apa, jalan je nak ke PhD. Confirm memang kena go for PhD lah. InsyaAllah boleh punya. Sebab kita dah ada experience. So itulah sikit kenangan manis dan pahit. Kalau ada lagi nak saya kongsi, mungkin ada 2.0 punya sharing lah Kak. InsyaAllah kalau ada permintaan, kita akan buat. InsyaAllah. So terima kasih. So kita tunggulah. Kejap lagi kalau ada soalan lain, kalau sempat, Okay. insyaAllah. Terima kasih. Sama-sama Jaja. Terima kasih pada Jaja juga. Nak tambah juga. Dia Azwan. Boleh. Pahit akan manis akhirnya. Pahit di Bukan. manis PhD. Bukan Kak Jaja memang patut rasa berbangga sangat dengan award tu, kerana bukan senang nak dapat. Dalam nak dapatkan HLP pun susah, nak dapatkan best student lagi. Akak yang patut berbangga sangat dengan akak punya award tu. Oh, saya setuju. Kejayaan berganda. Alah, tak dah Kak. Sebenarnya ialah dia rezeki Allah kan, tapi nak bagi tahu juga dia memang adalah doa daripada mak ayah kita. Masa tu mak saya masih ada dan kawan-kawan. Memang kadang-kadang apa kita buat kita ingat adalah kita, tapi sebenarnya dia doa kawan-kawan kita, makcik kita, siapa yang kita pernah buat baik lah kan. So sebab maksudnya nak berkata tentang doa ni, saya dapat PhD tahun 2021 kan. Dan saya pergi umrah tahun 2020 dan tahun 2020 pun saya ada mohon juga untuk PhD kan. Masa tahun 2020 tu disebabkan saya sempat pergi umrah dan saya sempat berdoa depan Kaabah. Kita sebagai orang biasa ni kata
Oh, insyaAllah dapatlah ni sebab dah doa depan Kaabah. Ini kita yang lemah ni cakap lah kan. Mesti insyaAllah boleh dapat ni 2020. Tapi saya tak dapat pun pada 2020. Tapi saya pasti Allah simpan doa saya tu untuk 2021. Sebab tu saya, ya, maksudnya ada benda agaknya kalau saya dapat tahun 2020 agaknya tak macam mana pula perjalanan PhD saya, dia sukar dan sebagainya kan. So jangan berhenti berdoa jugalah semasa kita buat PhD dan master, dan pada bila-bila masa pun doa tu sangat penting untuk kita lah. Itulah dia. Mungkin kita rasa kita apply pada tahun ni tak dapat, tapi kita jangan putus asa, terus apply lagi. Sebab macam kata Jaja tadi, mungkin kalau kita dapat perjalanan study kita kurang lancar ke apa, mungkin yang terbaik adalah tahun berikutnya. Jangan putus asa ya. Betul. Okey, tuan-tuan dan puan-puan warga College, HLP adalah beasiswa. Kalau namanya beasiswa, kita tak dapat lari dari berkaitan dengan duit dan allowance. Boleh Cik Azwan bagi tahu para hadirin allowance ataupun kemudahan yang kita dapat sebagai penerima HLP. Silakan Cik Azwan. Ramai nak tahu ni Wan. Boleh. Sebenarnya dalam iklan dalam iklan pun dah ada cakap sikit lah masa kita nak mohon HLP tu apa benefit dia. Tapi nanti bila kita dah dapat, kita pun akan diberikan satu kursus dan juga dia akan diberikan kit untuk kita masing-masing dapat tengok studies ni lah. Jadi saya cerita sikit dulu tadi macam Puan Rosmawati cerita, HLP ni adalah hadiah untuk penjawat awam. Jadi saya untuk kita yang KPM ni, kita di bawah bahagian tajaan, so dia under KPM, kita boleh peringkat yang kita boleh sambung belajar adalah sarjana dan PhD. Jadi ada 3 jenis, iaitu CBBP-DB ni maksudnya cuti belajar bergaji penuh dengan beasiswa ataupun ringkasnya kita panggil HLP lah, hadiah latihan persekutuan. Yang kedua kita ada cuti belajar bergaji penuh tanpa beasiswa. Ini dia bagi cuti je tapi dia tak bagi beasiswa. Yang kedua, dan yang ketiga ni yang separuh masa. Yang ni dia bagi beasiswa je tapi tak dapat cuti. Kita yang pilih lah nak yang satu, tapi kebanyakannya yang pilih HLP sebab kita dapat cuti dan juga kita dapat juga beasiswa. Okey, apa kelebihan HLP berbanding HLPS ni? Dia tak putus penjawatan kita dekat college tu, dekat tempat kita bayar sebelum ni tak akan putus, tak putus sandang lah kat sana. So kita punya tempat secure sikit. Tapi HLP ni kita kena tengok kekosongan balik kalau kita nak balik ke sekolah ataupun institusi kita yang lama lah. Jadi HLP ni kita boleh pilih sama ada nak belajar dekat dalam negara ataupun kat luar negara. Sama juga untuk sarjana ataupun PhD. So untuk PhD ni kita tadi pun Puan Kak Jaja ada sebut PhD tak dipilihan lah, mod satu je pendidikan. Tapi dalam untuk sarjana saya fokus kat dalam negara lah kita ada 3 mod khusus yang universiti tawarkan, iaitu kerja khusus, yang kedua campuran mixed mod yang macam Kak Jaja sebut tadi, iaitu kerja khusus campur dengan pendidikan, dan yang ketiga full pendidikan lah, full research lah. Okey, kenapa saya hijaukan yang campuran dan pendidikan? Hanya 2 mod ini sahaja yang dibenarkan oleh bahagian tajaan untuk menaja kita di peringkat tingkat sarjana. So kita tak boleh pilih mod kerja khusus. Kerja khusus ni kena buat tesis juga, tapi dia namakan sebagai project paper sahaja. Campuran ni dia kena buat tesis juga. Dia lagi berat sikit berbanding dengan project paper, namanya dissertation, disertasi. Dan penyelidikan ni dia nama dia tesis lah. Jadi dua mod ni sahaja yang dibenarkan oleh bahagian tajaan. Kita tak dibenarkan untuk buat kerja khusus. Tapi ada setengah universiti awam yang tidak menawarkan mod campuran. Dia hanya menawarkan kerja khusus dan penyelidikan sahaja seperti UM. Jadi kena buat surat kesetaraan mod pengajian yang saya tulis kat bawah ni. So UM menganggap kerja khusus yang dimaksudkan itu adalah mod campuran, macam Wan Zanariah buat yang sama dengan saya lah, unit matematik juga. So UM tidak ada mod campuran, dia mod kerja khusus, tapi sebenarnya mod kerja khusus yang UM maksudkan itu adalah mod campuran yang mod campuran yang universiti-universiti lain maksudkan, kerana subjek macam Kak Jaja sebut tadi, ada khusus-khusus yang kita kena ambil dan kita
kena buat penyelidikan. Jadi kursus-kursus yang kita kena ambil tu campur dengan penyelidikan tu adalah mod campuran. Tapi UM dia clarify itu sebagai mod kerja kursus. Jadi kena buat surat lah. Sama juga dengan kalau kita ambil bidang yang tidak selari dengan bidang yang kita mohon masa kita dekat nak mohon HLP tu. Contohnya, saya nak buat pendidikan matematik tapi universiti tu tak ada pendidikan matematik, dia ada pendidikan statistik. Jadi kena juga buat pendidikan bidang kesetaraan bidang pengajian yang menunjukkan universiti ni sebenarnya bidang statistik ini merujuk kepada bidang matematik. Itu kena buat surat, dan contoh-contoh surat ni sebenarnya dah ada dalam grup kalau kita join grup-grup bimbingan lah. Okey, ni yang kita nak tengok tadi, apakah nanti kalau siapa yang dah dapat pun akan dapat kit ni. Tengok kita punya gaji kita tak akan diputuskan kalau kita dapat HLP. Dan kita ditambah dengan allowance yang seperti berikut lah. Ada allowance yang diberi sebulan sekali, ada allowance yang diberi setahun sekali, dan ada juga allowance yang diberi sekali sepanjang pengajian. So kalau sini paling banyak kita tengok allowance, bukan paling banyak, yang setiap bulan ni adalah allowance sehari hidup lah. Jadi sebulan tu RM900 memang akan dapat. So tapi dia bayar 4 bulan sekali. So katalah Januari sampai April, dia bayar pada Januari 3,600 terus. So sebab tu dah boleh pergi Europe contoh. Contoh. Wan, nak tambah. Saya dapat 4 bulan sekali, saya dapat banyak. Betul. Gaji kita lagi. Saya nak tambah yang allowance. Kan kita sekarang dapat allowance yang kita duduk dekat ni lain dengan yang kita duduk Betul. Untuk kita yang mula-mula di Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan di Kuala Pilah, kemudian bertukar pula ke bandar lah, JB. Memang dekat lebih sikit. So lebih lagi Betul. lah yang kita dapat. Allowance apa kita panggil lah? Allowance kola kola tu. Dia ikut, kalau kita kerja kat Kuala Pilah, kita ikut dapat 100.5 kan, sebab dia grade B ke grade C. Kalau UTM lagi banyak lah. UTM lagi banyak. Betul, dia ikut bandar. Walaupun sekarang ni saya duduk rumah je depan laptop, saya dapat yang 300 punya rate untuk yang Johor punya lah, untuk JP punya. Ni off record, nama kan. Ada sambungan ni lah, ada lagi banyak lagi. So yuran pengajian ni pula yang ke-9 ni, kita tak payah risau dah pasal yuran pengajian kita. Bahagian tajaan dah direct terus dengan universiti, dia terus settlekan kita punya yuran pengajian tu. Kecuali UITM lah yang baru-baru ni ada masalah sikit. UITM dia masukkan dulu ke akaun pelajar kena bayar dekat U. U lain semua dah direct, so kita tak perlu risau. Walaupun hari-hari UTM hantar email kat kita bagi tahu, pastikan kita tengok kita punya hutang, tapi kita jangan risau, kita akan dah settle dah pun hutang kita dengan U, bahagian tajaan dah settlekan. Itu dulu kot untuk setakat ni allowance tu, Puan Rosmawati. Okey, terima kasih Wan atas pendedahan tentang allowance tadi. Memang saya akui lah, memang nama je belajar tapi mewah dengan gaji kita dapat, dengan allowance kita dibagi kan. Tapi itulah, rugi kalau tak dapat. Betul lah kata Jaja tadi, HLP ni adalah hadiah yang sangat mewah, hadiah yang kata apa, kalau orang kata sikit-sikit punya allowance, tidak sangat banyak. Okey, apatah lagi kalau dia bagi 4 bulan sekali, orang dapat selepuk masuk dalam bank kan. Betul. Kalau tak habis kan, kalau kita macam tak submit thesis tu lagi dalam tempoh kan, kalau kita submit lambat, yuran thesis tu kita kena bayar kan, bayar sendiri kan. Sakit juga tu kalau kita lambat, kalau lambat santai kan. Kalau UKM 1,500 nak kena bayar sendiri. So kena baik kita suruh kerajaan bayar. Betul. InsyaAllah kita boleh habis on time, sebab kita akan diajar, dibimbing macam mana nak habis on time. Okey, nampaknya ada banyak soalan yang kita terima pada petang ni. Saya rasa sudah tiba masanya saya buka kepada sesi soal jawab. Soalan yang pertama daripada Puan Kamaria. Okey, Puan Kamaria bertanya, okey, mungkin dia kata ada ahli panel yang pernah mengalami pengalaman sebegini. Masa hantar hipnosis dalam borang apply HAP lain, buat proposal lain, perlu ke bagi justifikasi ataupun inform je kenapa proposal lain, hipnosis lain? Boleh kita minta Cik Jaja? Sebenarnya untuk kita mohon, tak kisah pun proposal masa kita mohon tu tak sama dengan yang kita bawa, sebab
apa yang kita bawa tu nantilah yang kita akan serahkan kepada interviewer. Kita siap-siap kita print out. Kita akan ada file, macam saya buat file lah, file untuk panel 1, 2 dan 3. Dekat dalam tu ada kita punya PowerPoint, sebab ini bahagian tajaan suruh. PowerPoint, kita kena print out PowerPoint tu, kita print out juga kita punya proposal lah. So jangan risau sangat proposal yang kita hantar masa kita mohon dengan tak sama dengan apa yang di masa interview. Jangan risau, totally different pun tak ada masalah, sebab interviewer tak tengok pun proposal kita yang lama tu, dia akan tengok apa yang kita bawa masa interview tu sahaja. Yang penting proposal masa interview. Ya. Okay, mungkin masa tu belum dapat ilham lagi proposal yang terbaik. Betul. Sebab Along the way kan kita belajar, kita masuk kelas nak betulkan proposal. So tak apa je, tak ada masalah pun. Okay. Terima kasih Puan Jaja atas respon tadi, harap menjawab soalan Puan Kamaria. Saya buka kepada para hadirin jika ada nak bertanya soalan. Oh, banyak nak tanya Jaja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mazina nak tanya. Boleh, sila. Okey. Untuk kita mohon HLP, perlukah kita dapatkan tempat dulu di universiti mana-mana? Ataupun macam mana yang sebaiknya? Siapa nak jawab? Tak kisahlah siapa-siapa ke Wan ke nak jawab. Saya boleh respon sikit lah. Ini berdasarkan pengalaman saya. Okey, sebenarnya dapatkan tempat dulu tu sebenarnya ada sedikit kredit tambahan diberikan kepada pemohon. Contohnya menunjukkan yang kita ni dah bersedia sangat nak belajar. Masa tu sebelum saya selepas tahu saya dapat interview, saya dah masuk grup bimbingan dalam Telegram. Sebenarnya banyak sangat grup-grup bimbingan untuk kita nak pergi interview, nak sama belajar, nak buat proposal. So dalam grup tu sendiri dah ada kadang-kadang dah ada pengurusan universiti sendiri dalam tu. Jadi dia orang promo dia orang punya universiti. Jadi siapa yang nak surat tawaran U dia boleh nak cepatkan proses, selain daripada kita masuk sistem untuk cepatkan proses, sila berkontak dengan person ini. Jadi kita kata dengan dia, okey kita nak untuk persediaan kita untuk menghadiri sesi temu duga, boleh tak dapatkan surat tawaran. Dan kebetulan masa saya nak masuk interview, sebelum masuk tu pegawai teknikal tanya dulu, ada surat tawaran mana-mana universiti, bermaksud ada nilai tambah diberikan kepada mereka yang telah ada tempat. Tapi sebenarnya saya tak masuk pun universiti tu. Lepas tu kita boleh lagi mohon, kita ada masa 3 bulan untuk masuk universiti. Selepas tu kita mohon lah, kita carilah macam sepatutnya ada poin daripada Cik Jaja akan sebut antara SV dan universiti. SV kita kena utamakan. Jadi saya hantar proposal saya kepada semua universiti. Jadi universiti akan bagi feedback, mana SV yang memberi feedback yang mengikut kehendak saya terima universiti tu. Walaupun ada ramai kata kenapa pilih UTM kan jauh daripada Kuala Pilah. Jadi saya utamakan SV tu sebenarnya. Itu ada Cik Jaja ataupun Puan Amal nak sambung? Betul, sebab dekat proposal kita nanti kita kena letak apa universiti yang dah dipohon. So kalau memang betul kita tak nak betul-betul pohon, memang kita dah siap-siap apply dan kita letak kat sana. Dan masa saya interview pun saya memang letakkan kat situ bakal SV punya nama juga. So dia pun ini bakal SV, maksudnya dia kenal dan dia tahulah. So saya rasa itu memang kita kena buat lah at least satu universiti kita dah mohon, kita dah berjumpa dengan supervisor dia supaya memang kita dah tahu dah kita memang nak buat, dia pun tahu kita memang bersungguh-sungguh lah, macam yang Azwan cakap tadi lah. Jap nak cakap sikit lagi. Mungkin ramai takut risiko dia bila dah mohon dekat U tapi tak dapat SCP. Tak dapat pula. Jangan risau, U tu tak akan blacklist kita. Kalau kita sebenarnya bila kita mohon tu surat tawaran dikeluarkan, kita ada button accept ataupun reject dulu. Jadi jangan tekan apa-apa button lagi, kita print surat tawaran tu dulu. Nanti bila tak dapat kita reject dulu. So next time kita boleh apply lagi. Jangan risau, duit tu yuran yang nak mohon U tu tak untuk surat tawaran tu tak mahal pun. Setiap U permohonan dia saya rasa paling tinggi pun RM70, RM50. Dan bahagian tajaan pulangkan balik nanti. Boleh claim. Boleh claim. U yang kita mohon semua tu bahagian tajaan bagi pulangkan balik. Kita kena tunjukkan resit je yang kita mohon U semua U tu nanti. So jangan risaulah, kita tak akan di blacklist kalau kita menolak U tu kalau kita tak dapat kita punya HLP.
Oh, baru saya tahu boleh claim yang Boleh, tapi kita apply tu. Oh, rugi tapi tak kena ada claim. kena ada receipt lah. Kena ada receipt. Receipt. Okey, ada soalan Dia kata- lagi. Dia kata hari tu 3 U je boleh claim. Lepas tu saya claim, saya mohon 5 universiti, 5 dapat sebab saya rasa tak ramai yang claim benda tu. Betul. Tak tahu kot. Tak, benda ni tak macam tak Ah. terdedah sangat kan. Saya pun tak tahu. Tapi nasib baik saya mohon satu je. Okey, para panel kita ada satu lagi soalan daripada Puan Akmal. Puan Akmal kata adakah penerima HLP akan ada kesan kepada kenaikan pangkat? Ada yang kata ada kesan, ada yang kata tak ada kesan. Tak ada kesan kepada kenaikan Okay, pangkat. silakan Cik Jaja. Tiada kesan kepada kenaikan pangkat. Pengalaman saya sendiri pun sama. Saya dulu masa pergi buat HLP saya 48. Alhamdulillah servis kita masih dikira. Kecuali jika kita menyandang. Sebab dulu banyak matrikulasi kan menyandang sandang 44 kan di apa nama dia Kak dulu? KUP ke? KUP ke? Memangku Memangku. Dulu kan memangku jenis memangku. Maksudnya tak ada berapa 88 lagi tapi memangku 88 dulu banyak, sekarang tak ada. Dulu kalau memangku kita akan ada masalah, tapi kalau memang kita adalah tetap maksudnya KUP memang tak ada masalah pun. Kalau KUP kita just boleh bawa lah kita punya pangkat tu kan. Alhamdulillah. Okey, soalan yang kedua saya buka kepada para hadirin sebelum kita bacakan soalan daripada chat. Okey, kalau tak ada kita baca soalan daripada chat daripada Puan Akmal juga. Jika kita telah dapat tawaran HLP kedua-dua SV memang dari universiti yang sama ke? Mungkin Puan Amal? Saya ada ni pengalaman kalau PhD lah, saya based on pengalaman orang lah, bukan pengalaman saya kan. Ada orang dia ambil SV daripada ikut kepakaran bidang kita lah. Ada dia ambil SV daripada UKM, lepas tu dia duduk dekat UTHM. Tapi kepakaran tu tak ada. Macam dalam satu research dia macam ada dua benda lah. Macam saya psychometric dan measurement, psychometric dengan entrepreneurship. So SV saya tu adalah entrepreneurship, lepas tu satu lagi psychometric. So kita boleh pilih minta 2 ataupun 1, tapi untuk PhD kena ada 2. Dan kawan saya dia different university pun boleh juga gitu. Tapi susah lah sebab kadang-kadang school of thought lain-lain SV ni lain juga kan, kita nak obey yang mana satu. Sebab SV tu dia macam mak-mak kita lah, kita kena obey dia kan. Saya rasa saya nak boleh tambah. lah, kena tanya. Ya Kak Jaja, sila. Untuk UTM tidak wajib untuk ada 2 supervisor. 1 pun boleh. So bergantung sebenarnya kepada universiti kita. Kan Azwan kan? Tapi master master 1 lah kot. Master 1 sebenarnya dia, tapi kalau kita nak ada co-SV pun boleh. Macam soalan Puan Akmal tu sebenarnya saya pernah dengar juga pengalaman rakan saya, dia ada 2 SV dan SV yang keduanya daripada universiti yang berlainan. Kalau universiti yang pertama tu yang duduk yang dia belajar tu benarkan, sebenarnya tak ada masalah. Okey, terima kasih atas respon daripada panel tadi. Harap menjawab Puan Akmal. Okey, ada lagi jawapan soalan daripada Puan Akmal lagi ni. Okey, Puan Akmal bertanya, bila nak kena mohon universiti? Sebenarnya sebelum interview ke kena mohon? Ataupun sebelum interview? Saya respon sikit pasal tadi ikut yang saya nak pergi interview tadi. Saya cakap je lah, universiti yang sangat senang keluarkan dia punya tawaran tadi tu adalah UPSI sebenarnya. Yang lain-lain sebab UPSI dia punya permohonan dia tak memerlukan kita hantar proposal. Universiti-universiti lain ni kita perlu hantar proposal. Jadi masa tu kita tak siap lagi proposal. Jadi kita maksudnya sebelum interview kita macam masih lagi terkapai-kapai semua kan. Jadi saya ada macam kira satu grant lah yang saya dah ada dekat UPSI, yang saya kalau dapat saya sambung dekat UPSI. Tapi lepas daripada kita interview sebenarnya tak ada masalah pun nak mohon selepas daripada interview. Kalau kita dah dapat kita punya tu baru nak mohon, ada masa yang sangat panjang untuk kita mohon lepas tu. So boleh je mohon. So tak ada masalah untuk kita mohon selepas daripada interview.
Sebenarnya Terima universiti kasih, dia Tuan. boleh, dia macam boleh keluarkan ad hoc juga surat tu. Betul. Sebab macam masa dekat IB banyak lagi yang tak apply, tak dapat tempat. Lepas tu dia datang dengan bawa dia punya pendaftar tu kan. Bagi je nombor IC apa semua, dia tulis. Esok lusa dia email dapat. Yelah, sebab universiti memang main dia adalah postgraduate, adalah dia punya profit. Sebab tu dia memang nak aje kita masuk walau apa cara sekalipun. Betul? Tapi universiti lain ni macam itu saya hantar saya punya proposal dekat UKM, UPM dan UTM. Yang paling lambat reply email ataupun terima kemasukan adalah UPM saya kan. UPM reject saya dah, dan sebenarnya ada je kes yang universiti tak terima kita, kawan-kawan saya, tapi dia bidang lain lah. Yang sebenarnya contohnya UKM sendiri email kat dia, you are not tak dapat lah untuk dapat masuk ke universiti tu kerana tak memenuhi certain kriteria. Jadi bukanlah bermaksud kita dengan senang hati kita akan diterima oleh semua you. Kita still do the best. Dan kita haraplah yang tadi saya sentuh sikit pasal SV tadi, UTM ni dia reply saya dengan menerima proposal saya dengan sedikit pembetulan. UU lain menerima saya punya proposal dengan pembetulan yang sangat major. Jadi saya rasa macam mungkin berat untuk saya, jadi sebab tu saya pergi ke UTM. Okay, terima kasih Cik Azwan. Saya nak baca sikit komen daripada chat kita ni, daripada Puan Akmal. Jangan marah ya, banyak tanya soalan. Sebenarnya universiti sangat malukan bila ada para hadirin bertanya, kita juga belajar. Okay, ada benda yang kita selama tak terlepas pandang, rupanya ini masalah dia. Okay, ini okay. Ada soalan daripada peminat Puan Amal Harun. Dia tanya, Puan Amal ada plan lagi tak nak sambung belajar? Cik suami sokong tak? Okey, saya adalah juga masa terfikir-fikir kan, masa tengah ada part masa kita buat thesis tu, tengah susah tu, saya macam tak nak buat. Tapi ada part yang saya buat, walaupun susah, saya kata macam tak boleh jadi ni, alang-alang mesti buat. Lepas tu benda tu saya ada fikir-fikir dan saya ada borak-borak lah dengan suami saya tanya boleh ke tak kan. Dia kata boleh je. Dan saya sukalah saya nak kongsikan sedikit lah, bukanlah nak up husband saya ni. Boleh ke? Taklah macam nanti Salah puji suami. kalau nak ni kan kita nak sama belajar kan, kita discuss lah dulu elok-elok kan. Sebab mendapat orang fikir ketua jabatan punya approval tu paling penting. Tapi husband kita punya approval tu nombor 1. Lepas tu nombor 2 baru bila pengarah approve. Lepas tu saya rasa kalau kata saya ni boleh GOT, lepas tu boleh publish beberapa paper, semua tu mungkin kita boleh kata sebab saya rajin ke saya apa ke kan. Tapi di sebalik tu ada suami saya yang menyokong lah. Dia boleh jagakan anak saya waktu semester 1 tu banyak sangat kelas. So saya memang decide untuk menyewa di UKM. Saya duduk daripada hari Selasa sampai hari Jumaat malam, lepas habis kelas baru saya balik ke Kuala Pilah. So in between tu dialah yang menguruskan anak-anak saya. Lepas tu kalau nak pergi bengkel yang jauh-jauh kan, lepas saya minta lah dia tolong drive kan, tolong jaga anak. So saya boleh fokus lah dengan bengkel yang saya pergi tu. So kiranya itu menunjukkan yang dia support saya lah. So saya rasa insyaAllah in future saya memang nak sambung dan insyaAllah dia tidak akan memberi halangan kot. Nampaknya ada approve lah Puan Amal sebab tapi ada syarat. Suami kata dia kena ada PhD dulu. Bincang kat rumah. Bincang kat rumah. Okay, ada lagi soalan daripada hadirin. Sekejap ya. Kita baca soalan daripada hadirin sekejap. Okey, tanya tips macam mana nak GOT. Puan Jaja, Cik Jaja boleh kongsi? Ramai yang nak tahu ni macam mana nak GOT ni Cik Jaja. Dah lah GOT, lepas tu boleh travel lagi. Itulah, tu magnificent dia dengan mereka. Yang penting adalah Best student lagi. Aduh, macam tu rezeki. Kopes lagi.
yang sebenarnya kita kena betul-betul ada relationship yang sangat baik dengan supervisor. Kawan-kawan yang pernah buat master, yang buat PhD pun mesti tahu yang supervisor kata saya kata dia ni macam husband ataupun wife kita yang kita tak boleh nak larikan diri pun daripada dia. So kita kena beritahu dia apa kita nak dan kita kena beritahu dia apa plan kita lah. Itu yang pertama. Sebab tu kalau tadi Akmal banyak tanya kan tentang nak pilih you mana, sebenarnya jangan pilih you dulu, pilih SV dulu. Cari SV yang dalam bidang kita of course. Dan bila dah cari SV, boleh browse dekat website, tengok siapakah student-student yang dia pernah hasilkan, berapa ramai setahun contoh. Dan cuba sedaya upaya contact ex student dia. Supaya kita tahu, oh dia ni kerja dia macam ni. Sebab ada orang yang tak suka dengan SV yang sentiasa bagi kerja. Ada orang pula dia suka dengan SV aku tak bagi kerja ni, nak bagi kerja apa ni? Contoh macam saya sendiri, saya selalu akan tanya, Prof, saya nak kena hantar bila? Prof nak 5 hari ke ataupun 2 minggu ke? Dia akan kita tanya dan dia akan cakap, lambat sangat tu, 5 hari hantar contoh. So cari yang bersesuaian dengan jiwa kita. Sebab kita cikgu, kita ada style kita. So kita pun nak orang lain sama macam style kita. Saya jenis contohlah saya pun jenis garang yang kena buat ni mesti buat dengan student saya dulu. So saya suka kalau SV saya pun macam tu dengan saya. So itu tips saya adalah pilih SV bukan pilih universiti. Itu yang pertama. Yang kedua, bila dah pilih SV, maksudnya kita memang kena follow lah. Follow je apa dia cakap, follow. Dia kata 2 minggu hantar, 2 minggu lah kita hantar. Jangan dia kata 2 minggu hantar, 2 bulan lagi baru kita hantar. So itu memang attitude yang tak baik lah, pantang lah. Sebabnya kita pun cikgu. Takkanlah kita yang cikgu yang selalu nasihatkan orang ni, kita pula jadi student yang tak baik kan. Contoh lepas tu satu lagi yang SV saya selalu bagi tahu, tulis. Apa je yang kita tulis, tak kisahlah kita tulis kat mana dalam kita punya thesis tu, tulis saja sebab akan datang kita akan ambil juga nanti, oh yang kita tulis hari tu kat sini, oh kita letak kat sini lah. Point dia, jangan asyik nak cakap, bila tanya, kenapa tak tulis lagi ni contoh sebab ada banyak kan kita buat penyumpaan, mana awak punya writing contoh ni, SV saya cakap dengan orang lain lah, dah baca dah Prof tapi saya tak sempat tulis lagi. Key point dia, dah baca, tulis. Tak kisahlah tulis tu 1 ayat ke 2 ayat ke 1 hari, key point dia adalah tulis saja. Itu yang saya dapat dan saya buatlah. Dan sebelum kita dapat interview tu, kita kena pastikan kita dah ada skill-skill lah. Contoh macam mana nak satukan database kita. Macam saya guna Mendeley, orang lain saya tak tahu saya guna Mendeley. So Mendeley sempat saya letak semua artikel saya dan senang saya nak cite kemudian. Sambil saya tulis terus saya cite di Mendeley, so benda tu dah cantik. Okay, dan seterusnya adalah saya ada pergi satu kursus OT. Kursus tu nama dia Zero Draft of Thesis. Zero Draft of Thesis ni membolehkan kita dah siap-siapkan template tau. Contoh saya UTM template. Saya terus dah buat UTM template daripada awal, apa spacing dia, bab 1 lepas bab 1 apa benda. Semua kita dah ada, just kita masukkan aja dan terus kita dah boleh macam seolah-olah kita dah nak hantar thesis dah. Tak perlulah nanti lepas ni kita dah tulis, lepas tu kita nak kena betulkan pula kita punya margin lah, macam-macam. So technical thing ni kita kena siapkan dan kita kena persiapkan diri kita sebelum kita join ataupun sebelum kita belajar lagi lah. Supaya tak adalah lepas tu 1 semester kita busy, alamak ni apa, Mendeley ni apa, Zero Draft of Thesis tu apa, mana nak cari Scopus ni kat mana, semua kita tak tahu. So seboleh-bolehnya carilah kursus-kursus berbayar atau tak berbayar, sangat banyak. YouTube pun banyak. Sebab tu jangan berharap pada supervisor sajalah. Kita sendiri kena
belajar. Kita dah sebab kita dah tua. Macam saya dah tua lah kan, kita kata. Kita dah boleh tahu, dah fikir, oh saya tak dapat yang ini, saya kena cari sendiri. Jadi pelajar matang sebab memang kita pun dah banyak pengalaman, alhamdulillah kan. So itu tips saya, sedikit sebanyak lah. Terima kasih Puan Jaja, harap membantu para penerima HLP. Kita ada lagi satu soalan. Kebanyakan kita selalunya sangkut dekat interview. Dapat offer untuk sebagai bakal penerima HLP, tapi bila pergi interview 2-3 kali gagal. So kita nak minta lah panel kita share macam mana nak lulus interview. Kalau Cik Azwan boleh kongsikan macam mana, apakah tips-tips untuk lulus interview HLP? Okey, bismillahirrahmanirrahim, dan kebetulan sepatutnya itu soalan saya untuk pusingan ketiga lah kan. Jadi saya ada sediakan sikit slide dia. Okey, saya bagikan kepada 3 peringkat sebelum, semasa dan selepas untuk interview. Yang pertama, untuk proposal kita kena pilihlah tajuk yang terkini dan menarik. Maksudnya janganlah pilih tajuk-tajuk yang dah zaman-zaman dulu punya, yang kajian-kajian dulu, sikit-sikit cerita pasal minat, kan. Carilah isu-isu yang terkini sikit. Yang kedua, kita kena sediakan proposal sebenarnya, dan pastikan proposal tu terbaik. Saya tak kata proposal itu adalah proposal yang tepat, tapi saya katakan ia terbaik, yang terbaik yang mampu kita buat. Kita dah join kelas-kelas, kita dah join grup-grup Telegram seperti yang Cik Jaja ataupun Puan Amal sebut tadi. Jadi kita sediakanlah apa yang terbaik yang kita mampu buat. Yang ketiga, rujuklah mereka yang berpengalaman, tanya mereka-mereka yang pernah ada interview, yang pernah hadiri interview senior-senior atau mereka yang telah lepas graduate lah. Yang seterusnya saya kata sertailah group chat ataupun group page dalam Facebook pun ada, and sertai webinar lah. Ini sebelum kita punya proses, sebelum kita nak hadiri temu duga. Semasa interview tu kita kena pastikan kita sihat lah. Suara kita kena lantang, yakin, fahamkan betul-betul proposal dan promote diri sendiri. Ni ada tadi Cik Jaja sebut, saya pun nak share sikit je lagi, masa pun tak banyak dah. Kalau Cik Jaja dia ada Best Student Award tu, masa saya nak apply GC, saya rasa kelebihan saya buat buku teks lah. Ni letih buat, nak tunjuk jugalah buku teks Form 4 and Form 5 Mathematics ni, nama saya. Masa saya mohon GC tu, masa tu dia draft je lagi. Dia hanya draft lagi, alhamdulillah dapat. Saya rasa masa saya mohon HLP tu, saya rasa ini pun membantu juga. Saya bawa 2 buku ni, lepas tu saya bawa 2 buku ni dan juga interviewer belet-belet buku ni. Lepas tu saya tunjukkan saya punya sijil Guru Cemerlang. Saya rasa mungkin ada sedikit nilai tambah dari kat sana yang membolehkan saya dapat. Itu untuk semasa promote diri. Bukan kita nak belagak pun, just kita rasa macam aku dah penat-penat buat kot. So inilah masanya untuk aku tunjukkan. Dan selepas tu kita kena sentiasa cek hebahan, buat dekat ataupun iklan-iklan lah, atau yang KPM keluarkan, dekat group chat pun dah beritahu. Dan yang penting sekali, doa. Dan yang saya buat box dotted line tu, ramai yang tak tahu sebenarnya. Selepas kalau kita tak ada rezeki dapat interview, ramai tak tahu tau. Tapi saya pun baru tahu benda ni. Dan benda ni berlaku dekat kawan saya. Kemukakan rayuan, buat surat, hantar ke bahagian tajaan. Sebenarnya slot-slot kosong yang mana yang dapat interview tapi menolak untuk menghadiri interview. So bahagian tajaan akan penuhkan mereka dengan slot-slot kepada mereka yang buat rayuan. Saya pun baru tahu benda ni. Jadi hantar je rayuan, sama ada kita terpilih untuk dapat slot-slot tambahan tu ataupun tidak, tu terpulang, tu rezeki kita lah. Itu sahaja. Okey, ni tadi ada Puan Mazuna ada tanya mana grup-grup ni one off yang saya boleh kata kat Facebook. Ada Doctorate Support Group, bolehlah lepas ni DM kami, tengok mana-mana grup-grup yang kita boleh follow. Dekat sini ada 95k member, 95k members. Tu Osman Khalid yang OT yang tadi Cik Jaja ada sebut. Dr. Aman Shah ni pun ramai yang follower dia. Dr. Rocket dia selalu buat live yang percuma. Ada yang Dr. Rocket ni bahaya sikit Oh ya. Dr. Rocket ni nanti cerita belakang memang agak berbahaya sebab ada yang dah terkena yang kena bayar certain amount yang mahal. So nanti kita PM tepi. Tak bahaya Dr. Rocket. The fee. Ya, dia sangat mahal.
Saya biasa tunjuk, so yang lain boleh belajar. So maksudnya Dr. Rocket ni bahaya. Saya tunjuk jugalah yang mana okey, tak okey, supaya semua tahu kan. Okey, Telegram group contohnya Dr. Rocket ni pun ramai kata dia bahaya, saya bahayakan. Ni yang bahaya jangan ikut. So ada We For You 22 IPG, ni IPG Kedah ni. Lepas tu ni bukan tajaan punya, walaupun tahun ni biasa ada kursus-kursus, lepas tu DDR for beginner, macam-macam sebenarnya. So join je mana-mana group ni, diorang akan saling-saling ingat-ingatkan lah. Ada webinar, ada macam-macam lagi yang kita boleh follow. So itu antara panduan. Tapi first of all, tanya mereka yang berpengalaman dahulu supaya kita dapat rentak dia macam mana. Macam apa yang kita buat hari ni. Betul. InsyaAllah. Tapi ada banyaklah info yang terbaru yang saya dapat. Boleh buat kisahnya, boleh buat rayuan kalau siapa yang tak lulus interview. Saya nak tambah pasal yang rayuan tu. Kawan saya sendiri dia merayu sebab dia tak dapat PhD lah. Dia dia dapat rayuan tu, dia berjaya. Dia daripada CBBP TB tanpa beasiswa upgrade pula kepada SLP. So memang rezeki, kita tak tahu, mula-mula kita memang tak dapat, dah dapat pula upgrade kepada SLP. So kita tak tahu rezeki kita tu kat mana. So it was trying, memang try aje lah, tak ada apa pun yang kita rugi, kita dapat pengalaman lagi kan. So kenapa tak nak? Jangan malu, betul. Okey, nampaknya masa sangat mencemburui kita. Sebenarnya banyak lagi yang kita nak congkir rahsia daripada panel-panel kita, dan banyak lagi soalan-soalan yang tak dapat dijawab pada sesi ini. Okey, para hadirin, kalau nak tahu lebih tip untuk berjaya menjadi penerima SLP, boleh PM panel kita. Mereka sangat bersedia membantu. Sebagai penutup, saya mohon para panel kita untuk beri kata-kata semangat dan pesanan kepada bakal pemohon HLP kita yang masih teragak-agak. Kita mulakan dengan Puan Amal. Asyik saya je dulu. Okeylah, saya terlupa lah pula. Tapi nanti kalau bagi Azwan, dia ambil idea saya kan. Saya nak cakap, saya rasa kita cuba dahulu. Saya dalam perjalanan master saya dulu, saya satu perkara lah saya belajar kan, yang kita bukan saja belajar dalam aspek bidang yang kita ceburi tu, tapi kita belajar banyak benda lain. Contohnya macam mana kita nak seni-seni berhadapan dengan supervisor kita. Kita juga membina network dengan orang lain bila kita masuk dalam bengkel tu kan. Dan benda tu saya belajar, kalau kita mudahkan urusan orang, Allah akan mudahkan urusan kita lah, insyaAllah. So saya optimis lah untuk rakan-rakan semua, mohonlah, cubalah insyaAllah. Terima kasih Puan Amal, kita kena optimis kan. Persilakan Cik Jaja kita pula. Rasanya tadi saya dah cakap lah, saya kata it worth trying. Maksudnya kita memang tak rugi apa pun kalau kita cuba. Kita tak tahu sebenarnya apa yang kita boleh buat sampailah kita betul-betul buat benda tu. Contoh macam masa master yang saya dapat Best Postgraduate Award tu, saya tak pernah pun terfikir nak masuk master ni nak dapat Best Student, tak pernah fikir. Tapi apa saya buat adalah saya print out apa ciri-ciri Best Student Award tu daripada laman web BTM tu, dan saya letak je dekat saya punya dinding, dan saya kata macam susahnya ni. Tapi sebenarnya bila kita tengok benda tu hari-hari, tak susah pun, okey je. So sebenarnya kita tak tahu pun kemampuan diri kita ni sampai tahap mana kita ni boleh buat until kita buat benda tu sendiri. So kalau saya yang tak berapa bagus ni pun boleh, kawan-kawan yang lain kat luar yang tengah dengar saya ni sharing ni lagi sangat hebat pun. So saya rasa memang tak ada masalah pun lah. Banyak yang korang boleh bawa R&D-nya lah, PLC-nya, bawa aja masa temu duga tu. Sebenarnya semua kita bagus. Yang penting berani mencuba. Sebab saya rasa bila saya tanya-tanya kat kawan-kawan lain, sebenarnya percentage pensyarah-pensyarah matrik untuk dipanggil interview sebenarnya sangat tinggi. Ramai kawan-kawan saya yang cikgu sekolah, dia nak dapat interview punya susah. Tapi kawan-kawan saya yang mohon maksudnya matrik,
biasanya yang mohon matrik ni, maksudnya dia adalah pesara matrik, nak chance untuk dapat interview tu agak tinggi sangat, mungkin sebabkan kota dan sebagainya lah. Betul tak Kak? Kan? Saya rasa betul yang saya assume ni, saya rasa betul lah. Nak dapat interview tu senang, nak lulus interview tu susah. Ya, tapi guru-guru sekolah nak dapat interview pun susah. Padahal dah macam hebat dah ada orang tu kan. Betul. Tapi mungkin sebab kota pun satu, mungkin SKT pun satu, maksudnya markah kita pun satu, markah LNPT kita tu. So semua tu sebenarnya kawan-kawan dekat Kemenes ni sebenarnya sangat ramai yang hebat-hebat. Cuma tak nak je mencuba. So apa kata tahun depan atau tahun ni dah lepas kot kan permohonan. Dah tutup permohonan. So tunggu result je. tak rugi pun. Seronok sebenarnya kita jumpa orang baru dan dapat pengalaman baru lah. So kita gunalah keistimewaan kita ni yang kota masih banyak. So kita kena apply lah. Kita minta Cik Azwan kata-kata akhir. Tak ada point dah, Puan Amal yang akak diajar. Okay, buatlah kepada mereka yang dengar yang sebelum ni ada keinginan ataupun dah dengar pada ni tiba-tiba terdetik pula keinginan untuk sambung belajar, make your first move now. Saya rasa saya cadangkan, kerana apa, InsyaAllah niat yang baik ni Allah tolong. Katalah sebelum ni fikir masalah keluarga lah, nak fikir masalah bolehkah aku hadapi stres ni, InsyaAllah bila kita lalui ni nanti Allah akan buka satu-satu. Apa yang kita rasa kita risau tu, Allah akan buka satu-satu. Dan saya suka untuk kata benda ni daripada siri 1 Wacana Ilmu. Sebelum ni pun saya ada sebut, kejayaan yang gemilang itu sebenarnya bermula dari satu langkah yang sangat kecil. So make your own move. Saya kata itu sajalah, dan saya minta maaf hari ni kalau ada kata-kata saya yang tak menyenangkan semua pihak. Terima kasih panggil saya sekali lagi. Di sebalik air mata pasti akan datang satu senyuman. Di sebalik luka pasti datang penyembuh. Di sebalik kesabaran pasti datang kebahagiaan. Dan di sebalik kesulitan pasti datang kemudahan. Sekian, Assalamualaikum. Semua kata-kata Wan akan menyuntik semangat kepada para hadirin sekalian. Para hadirin sekalian, kita sudah sampai penghujung sesi wacana kita pada petang Jumaat yang mulia ini. Jangan lupa isi attendance pada link yang diberi pada chat. Kami Jawatankuasa Tadbir Urus Peningkatan Ikhtisas dan Pemantapan SME Pensyarah Cemerlang mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para panel kita. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa walaupun dalam kesibukan dan sudi mencurahkan ilmu dan berkongsi pengalaman untuk kami warga Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan. Mudah-mudahan lepas ini ramai yang tidak teragak-ragak untuk memohon HLP, sebab bila ramai pensyarah kita ada master dan PhD, ini memberi keyakinan kepada stakeholder kita untuk apply Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan. HLP adalah hadiah kepada kaki tangan kerajaan. Rugi kalau kita tak ambil hadiah ni. Terima kasih kepada para hadirin kerana sudi hadir ke sesi wacana ilmu hari ini. Yang baik itu dari Allah, yang lemah itu dari diri saya sendiri, maafkan saya. Sehingga kita berjumpa lagi, marilah kita tutup majlis kita pada hari ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Terima kasih semua. Terima kasih. Maafkan saya. Terima kasih. Terima kasih Jaja. Terima kasih Jaja. Thank you. Adil. Aman. Jaja. Thank you. Terima kasih. Thank you Jaja. Thank you Azwan. Thank you Amal. Terima kasih semua. Boleh. Doakan yang lain jalan kerja orang. Amin. Terima kasih semua. Kosong kolej semua orang apply HLP. Amin. Terima kasih ya bagi semangat. Terima kasih. Sama-sama Kak. Semoga semua Doakan, dipermudahkan. Kak. Ya, insyaAllah.